Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishaq. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah kerana saya diberi kesempatan dari segi masa, peluang untuk saya kongsikan serba sedikit ilmu yang saya tahu. Yang mana tentang dry sharp. Dia ada berkenaan dengan dry sharp. So korang kena tengoklah video ni sampai ke hujung. Saya akan terangkan serba sedikit tentang dry sharp tu. Dia punya masalah saya akan cerita. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kita berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita terus kepada kerja yang kita akan lakukan. Untuk video kali ini saya akan cerita sedikit tentang dry sharp. Ni yang kita tengok sekarang ni sebatan dry sharp pendek. Yang sana ni dry sharp panjang. Sekarang korang nampak dry sharp ni apa yang berlaku. Dia punya boot, dry sharp boot dia dah koyak. Nampak dia terpisah. Yang ini dia punya lock. Sini boot dia dah terpisah dua. Sepatutnya dia macam ni. Lepas tu bila dia terpisah dua, dalam boot ni ada grease. Dalam getah dia ni dia ada grease. Grease dry sharp. Jadi bila koyak boot ni, dry sharp akan terpalit keliling. Akan terpercik keliling. Dan kena tengoklah pada bahagian pendek ke, pada bahagian panjang ke. Belah yang ini belah dalam, yang itu belah luar, bahagian knuckle. Dia memang akan ada grease. Jika koyak, dia akan terpalit minyak grease tu. Sebab apa dia terpalit keliling? Sekarang ini pada bahagian gearbox, sana pada bahagian knuckle. Jadi daripada kuasa gearbox ni, dia akan bagi kepada knuckle untuk berpusing. Jadi dry sharp ni lah dia akan turut berpusing masa bergerak. Masa bergerak dia akan berpusing. Jadinya bila boot dah koyak, dia akan terpalit sekali lah. Sekarang bila boot ni dah koyak, air pasir akan masuk dalam ni. Sekarang korang tak tahu apa ada kat dalam ni sebenarnya, sebab benda ni tertutup macam ni kan. Korang tak tahu pun dalam dia ada apa. Yang ni saya akan tunjuk kejap lagi dalam dia ada apa. Bila air masuk, bila pasir masuk dalam ni, bearing akan rosak. Bearing rosak, jadinya bila korang bawa kereta, bila korang belok, dia akan bunyi tak 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 tak. Dia akan bunyi sekali gitu time belok. Tapi bila korang buat tak tahu je, makin lama dia makin teruk. Bila jalan tegak pun dia akan bunyi. Saya akan tunjukkan bendanya. Macam ni. Yang ini saya tengah tukar dry sharp boot. Saya tengah tukar dry sharp boot. Saya belum ikat lagi, jadi saya boleh tunjuklah dalam dia apa. Kita buka. Bila kita buka ni, cabut. Inilah bearingnya. Ini bearing yang ada pada dry sharp ni. Dia duduk kat dalam, dia cover. Bearing ni dia akan basah dengan grease. Sebab tu bila boot ni koyak, ini pun boot baru. Bila boot ni koyak, pasir masuk, air masuk, grease yang kat dalam ni keluar. Jadi bearing ni lah yang rosak. Bila korang belok, dia akan menghasilkan bunyi. Dan lagi teruk, jalan tegak pun dia boleh bunyi.
Okey. Jadi kalau macam case dry shaft yang ini dia dah koyak lama. Bila dia dah koyak lama, kebarangkalian pasir air masuk ke dalam ni dah banyak. Okey. Sebab dia dah putus terus, besar terus koyaknya. Jadi kalau pada suggestion saya, saya akan suruh tukar sebatang. Kita bagi tahu pada customer untuk tukar sebatang, tapi apa-apa pun keputusan pada customer. Jadi kita kena explain, kita kena bagi tahu tentang bearing yang rosak. Kalau kata sekarang dia tak bunyi. Okey, kalau dia cakap sekarang ni tak bunyi bearing, belok tak bunyi. Sekarang memanglah. Jadi kita tukar boot. Bila kita tukar boot, katakanlah lagi sebulan 2 dia berbunyi, tu bukan salah pomen lah. Kita dah explain, kita dah bagi tahu. Jadi keputusan semua pada customer tu lah. Yang ini kalau korang tengok, ni boot lama dia pun sama juga, dah koyak terus, putus terus. Okey. Tapi dia tetap nak tukar getah, dia nak tukar boot sahaja. Jadi kita kena ikut apa customer cakap. Cuma kita kena terangkan benda-benda yang akan terjadi untuk akan datang. Sebab kalau kata dia berbunyi, kat situ korang dah rugi untuk dia punya upah kerja. Nanti kita akan kira balik semula. Macam ni kita buat sekali terus tukar sebatang, okey lah, apa-apa jadi komen akan tanggung. Tapi kalau kata kita dah explain, bunyi, lepas tu kena tukar sebatang, korang dah rugi boot, upah kerja, upah buka pasang, grease, semua dah rugi kat situ. Jadi biar jelas benda tu. Okey, kalau macam ni saya suggestkan memang kena tukar sebatang lah seeloknya. Tapi ini saya akan tukar boot dia dua-dua. Macam ni saya dah siap. Okey. Kita kasih cuci, walaupun dia dah lama, pasir dah masuk apa semua. Kita kasih cuci, bersihkan batang dia, kita bersihkan. Benda lah ni pun, kepala dia ni kita bersihkan. Lepas tu nanti ni kita akan masukkan grease baru. Okey. Kalau kata dia boleh pakai sampai 2-3 tahun, memang rezeki dia baik lah kan. Kalau tak, memang kena tukar sebatang jugalah. Kena tanggung kerugian lah kat situ. Okey. So itulah sebabnya kena tukar sebatang. Tapi kalau dia cuma bocor halus saja, okey, macam benda tu retak. Macam mana nak cakap retak? Macam dekat bahagian keliling sini, korang dah boleh nampak retak ataupun bocor halus, dia dah keluar grease sikit. Kat situ saya akan bagi cadangan untuk tukar boot sahaja. Sebab kat situ persen air dan pasir masuk sangat-sangat rendah. Dan grease dia belum keluar banyak pun. Dia macam kalau setakat retak gitu dia belum keluar. Tapi kalau macam besar jarum gitu lubangnya, mungkin macam tai lalat je banyak dia. Okey. Jadi kat situ saya memang suruh tukar dry shaft boot lah. Kat situ jimat lah. Tapi kalau macam ni, kalau korang rasa korang nak jimat juga, pada pandangan saya tak jimat sebenarnya, sebab dia takkan tahan lama. Okey. Tapi apa-apa pun memang kita akan ikut pada customer lah. Alright. Satu lagi benda yang saya lupa nak terangkan. Okey, kat sini macam ni saya boleh tunjuk. Sebab ni saya dah buka kan. Okey, korang nampak dia berbentuk apa? Bentuk dia. Okey, nampak dia berbentuk dia bukan bulat. Jadi setiap kali korang kalau nak beli dry shaft boot, first sekali korang kena pasti sama ada bentuk dia bulat ke ataupun dia bersegi. Okey. Kalau macam ni dia bersegi. Sebab untuk kereta ini kelisa punya bahagian dalam dia bersegi.
Bahagian dalam dia nampak ni lekuk. Bahagian dalam bersegi, bahagian luar dia bulat. Okey. Takutlah nanti korang pergi beli dekat spare part. Korang beli sendiri. Korang cakap nak beli dry sharp boot. Nanti dia orang tanya luar ke dalam. Korang cakap dalam. Sebab yang ni segi ni dalam kan. Tapi bila dia orang bagi yang bulat, tapi korang nak yang dalam, sekurang-kurangnya korang tahu yang dalam ni bersegi. Tak adalah nanti korang dah bawa balik bulat benda tu, dah bawa balik, dah buka semua, tiba-tiba lain pula dry sharp boot dia. Nampak dia kalau segi getahnya ni lah. Ni yang dia siap. Nampak? Dia ada segi-segi dia tu. Dia memang ikut pada segi dia lah. Jangan beli yang bulat. Kalau yang bulat ni korang nak pasang kat sini, memang tak boleh lah. Okay. So kena pasti dulu. Kadang-kadang kita cakap dengan spare part tu pun diorang pun manusia juga. Kadang-kadang diorang pun salah juga kan. Tersalah bagi. Jadi korang kena kenal pasti. Alhamdulillah, secara ringkasnya macam itulah kerja yang kita akan lakukan. Macam itulah masalah yang berlaku pada dry sharp. So harap korang fahamlah kenapa komen suruh tukar dry sharp, kenapa komen kasih untuk tukar dry sharp boot. Okay, kat situ dia ada pro and con. So apa-apa pun keputusan semua bergantung pada customer. Okay. So kita sebagai pemain cuma bagi tahu saja kesan dia. Okay. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Okay, jangan lupa juga untuk like dan share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tinggalkan komen di ruang bawah jika ada sebarang cadangan. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Bertemu dengan saya lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.